طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita Arba'un Al-Malawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Kita sampai bab yang keempat, adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini hadis yang ketiga tu. Kita dah habis bincang berkaitan dengan hadis yang kedua pada minggu lepas ataupun sebelumnya, iaitu hadis sesungguhnya sesiapa yang tidak meminta kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala. So malam ni kita lihat hadis yang berikutnya daripada Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, siapa yang boleh melihat aurat kami, dan daripada siapakah harus kami menyembunyikannya? Maka baginda bersabda, peliharalah auratmu kecuali daripada isteri kamu dan hamba sahaya kamu. Aku bertanya lagi, bagaimanakah pula halnya jika seorang itu bersendirian? Maka Nabi menjawab, Allah itu lebih berhak lagi untuk kamu berasa malu kepadanya berbanding manusia-manusia lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topiknya pada malam ni lebih pada hadis yang yang ketiga ini, beradab dengan Allah hatta dalam keadaan kita berseorangan. Adabnya tuan-tuan macam Allah, kan kita lihat apa yang disebutkan dalam hadis ni. Pertama sekali tuan-tuan, bila sebut aurat ni, kita ada aurat lelaki dan kita ada aurat perempuan. Kalau aurat perempuan ni, kita kata seluruh badan kecuali illa ma zahara minha, illa dalam ayat Quran jelas nama Allah, kecuali yang zahir pada wanita itu, iaitu nama Allah muka dengan tapak tangan. Jadi semua wanita ni seluruh badan dia adalah aurat. Seluruh anggota badannya adalah aurat kecuali dua tapak tangan dan muka. So muka ni dua ni adalah tak perlu ditutup lah, katakan. Kalau nak tutup muka itu, kalau orang sekarang ni ada yang setengah tu pakai niqab, maknanya tidaklah kata sampai tahap wajib, katakan. Yang wajib ialah menutup seluruh bahagian anggota badan kecuali muka dengan tapak tangan. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, hari ini ramai di sana memakai tudung tetapi pakai baju ketat. Satu, tutup pakai tudung tapi macam Allah Subhanahu wa taala pakai t-shirt nampak lengan, katakan. Dan macam-macam lagi lah, katakan. Yang konon-kononnya menutup aurat itu dengan pakai tudung dah cukup kata pakai tutup aurat. Tidak, tuan-tuan macam Allah, menutup aurat ni keseluruhan. Kalau kita berada dalam rumah lain, kita berada dalam rumah tu bab lain lah, katakan tak ada orang ataupun ahli keluarga kita aja, tak ada masalah lah dia nak tanggalkan tudung, nak pakai baju t-shirt ke apa ke. Yang itu kalau ada orang mengendap, kita cocok mata dia, kadang-kadang kan pokok lah, macam dulu bro, tengok ada lubang kayu di jengah kan, kita boleh cocok mata dia, tak ada masalah. Kalau buta ustaz, kena kisas ke? Tak kena. Sebab yang salah dia, katakan. Apa sahaja duk ngendap orang, tak. Duk ngendap rumah orang, katakan. Jadi
Itu aurat perempuan dalam macam Allah. Benda khilaf, adakah khilafnya di mana? Khilafnya di bahagian muka, ada khilaf, ada yang kata wajib, ada yang kata tidak, dan seterusnya khilafnya di kaki. Kaki, adakah kaki termasuk dalam aurat ataupun tidak? So, mazhab Syafi'i tapak kaki tidak, dia zahiri, atas. Jadi macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata kalau orang mazhab Hanafi contohnya, kaki dia tak aurat. Kaki ni apa maksud kaki? Bukan keseluruhan kaki tu, daripada peha semua termasuk, tidak. Bila sebut kaki, sama juga kita masuk tangan. Tangan, istilah tangan dalam bahasa Arab tak sama dengan istilah tangan dalam bahasa Melayu. Jadi tangan yang istilah kata kecuali tangan dengan muka, tangan tu sampai sini je, pergelangan tangan. Ini tangan. Sebab tu kalau kesas tu apa semua, hukum hudud dia potong sampai sini je. Dia tak potong sampai lengan ke sampai siku. Tak. Dulu kecoh kan, kalau curi potong tangan sampai siku. Dulu-dululah. Orang dah faham, oh sampai sini je. Sampai pertengahan. Sama juga dengan kaki. Kaki kita kata maksud saya tadi ialah sampai ke buku lali saja. Buku lali. Maknanya paras mafsal dia punya penyambung antara betis dengan kaki tu kan, ada dia punya penyambung. Di situ nama tak dia panggil buku lali. So mazhab Hanafi kat kaki itu tidak dikatakan aurat. Sebab tu tuan-tuan tengok orang perempuan mazhab Hanafi, dia semayang ke apa, dia pakai, dia tak kaki dia tak tutup. Kaki tak tutup. Kita pun pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tengok apa orang Pakistan ni semayang dia nampak kaki, tak sah ni kan. Kita mazhab Syafi'i tak sah, dia orang sah. Sebab kata dia orang berpandangan bahawa kaki itu bukan aurat kata. Kita mazhab jumhur lah ulama mengatakan bahawa kaki itu adalah aurat. Baik. Itu bagi perempuan. Bagi lelaki macam Allah Subhanahu wa taala, ialah kita kata aurat bagi lelaki pusat sampai ke lutut lah, kepala lutut. Itu pusatnya kepala lutut. Tapi bila mana kita kata auratnya di situ, tidaklah bermakna kita kata min khawarimil muru'ah, dipanggil. Berjalan pakai tutup sini dengan kepala lutut je. Ustaz kata yang wajib ni tutup auratnya, yang lain tak wajib. Jadi dia berjalan tutup tu. Jadi benda tu dia dah panggil khawarimul muru'ah. Dia kata marwah seseorang tu dalam hati Allah, yang adab, akhlak. Dia katakan. Jadi walaupun tidaklah kata dia dikatakan berdosa kat situ tuan-tuan mati Allah, tetapi dianggap benda tu termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan marwah, adab dan sebagainya. Jadi sebab tu itu aurat bagi lelaki. Dia ada juga aurat bila perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki ada aurat. Yes. Lelaki dengan lelaki ada aurat, bukannya tak ada aurat. Kalau adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan ada aurat, ada. Dengan mak ayah ada tak aurat? Anak dengan mak ayah ada, dia kata. Ada. Yang dibenarkan kita buka aurat kita, yang dibenarkan dalam hati Allah Subhanahu wa taala tadi ialah pada kecuali daripada isteri kamu dan hamba sahih kamu. Dua je. Maknanya kalau nak kita kata aurat dia keseluruhan lah, pada isteri dan juga hamba sahih. Yang lain tutup macam biasa. Dengan ajnabi, dengan orang yang orang perempuan tetapi dia orang bukan Islam, tetap ada aurat. Jadi kalau kita lihat asalnya orang perempuan dengan asalnya aurat dia dengan lelaki yang ajnabi keseluruhan badan. Kalau dekat rumah dengan adik-beradik, dia aurat dia ialah yang biasa kita kata kalau kita buat kerja, istilahnya dia diguna pakai gitu,
Bila kat rumah kita buat kerja, apa yang kita tanggal kan? Kata tudung, ataupun pakai t-shirt kat rumah, pakai seluar, apa ni, pakai seluar, tak kira lah katakan yang biasa. Tak bolehlah kat rumah tu pakai seluar pendek ataupun pakai seluar dalam je kat rumah, katakan dengan skirt, dengan ni, baju yang gairah ke, katakan. Tak boleh juga dengan adik-beradik yang lain. Even dengan bapa pun sama juga. Dengan bapa pun sama juga, tetap aurat. Dengan ibu pun sama juga. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala itu kita kata aurat di dalam rumah. Kalau ada juga yang mengatakan bahawa dengan ibu bapa, adik-beradik, kita kata di antara pusat dengan lutut, katakan yang itu. Tapi wallahu alam, nama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pandangan-pandangan di sisi ulama. Hatta kita dengan perempuan yang ajnabi pun ada aurat, katakan. Perempuan yang bukan Islam contohnya, dia tak boleh, dia hanya boleh melihat benda yang biasa dibuka saja, iaitu rambut, bahagian rambut saja. Adapun yang lain-lain tak boleh, katakan. Wallahu alam. Kalau kaki kita, jadi bukanlah maksudnya bila bersama dengan perempuan dia boleh telanjang, bogil ke apa, tak ada. Lelaki dengan lelaki pun bukan bila dia bersama, lelaki semua boleh telanjang, bogil, tak ada, katakan. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi lelaki dengan lelaki pun ada aurat. Okey, kalau kita kata lelaki dengan perempuan yang ajnabi, perempuan yang ajnabi, kita jelaskan dah tadi, orang lelaki hanya boleh melihat muka dengan dua tapak tangan saja. Itu pun kita dituntut untuk menundukkan pandangan kita, bukan melihat. Walaupun auratnya tadi boleh muka dengan tapak tangan, maka tetap kita dituntut untuk menundukkan pandangan kita. Bukan boleh lalu depan perempuan tengok, macam orang kata sambil cuci mata, ustaz, kata anak. Mana shopping, bawa cuci mata. Cuci apa tu? Anak, dia bukan cuci mata. Itu dia merosakkan mata, kata. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, di situ kita katakan aurat itu macam Allah bila lelaki dengan perempuan. Bagaimanakah aurat perempuan untuk melihat lelaki? Sebenarnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala kata mazhab Syafi'i, dia kata la yajuzu laha an-nazar ila ma huwa aurah ila ma huwa ghairi aurah minhu min ghairi sababin. Dia kata dalam mazhab Syafi'i, dia kata tidak boleh bagi perempuan itu melihat aurat lelaki maupun bukan aurat lelaki tanpa sebab. Tanpa sebab. Kalau ada sebab tak masalah. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan Muhammad kepada perempuan wanita-wanita mukmin itu supaya dia menundukkan pandangan. Jadi kita kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah fa aqbala ibnu Abdullah ibnu Maktum wa dhalika ba'da an umirna bil hijab fa qala sallallahu alaihi wasallam ihtajibna minhu fa qulna ya Rasulullah alaysa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afa amyawani, dia kata kalau tak silap baca, antuma alastuma tubsiranahum. Dekat sini kita kata kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku bersama dengan Rasulullah SAW, dan ketika itu juga bersama dengan anak kami ada Maimunah. Fa aqbala, lalu Abdullah bin Maktum datang. Wadhalika ba'da, iaitu selepas kami diperintahkan untuk menutup aurat, umirna bil hijab. Lalu Rasulullah SAW kata dekat kat Maimunah dengan Ummu Salamah, pakailah hijab. Ihtajaba minhu faqulna, kami tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Abdullah ibn Maktum ini buta?
Ada. Bukankah dia buta, tak nampak, dia tak nampak kami? Ada. Dia tak kenal pun kami. Maka sabda Rasulullah SAW, afa amyawani wa antuma alastuma tubsiranahu. Ialah kita kata, adakah kamu dua orang buta? Ada. Kamu wahai Maimunah dengan apa ni? Dengan siapa tu? Dengan Ummu Salamah, adakah kamu dua orang buta? Tidak kan, dia katakan. Jadi kamu kena tutuplah. Itu menunjukkan alastuma tubsiranahu, bukankah kamu berdua boleh nampak Abdullah bin Maktum? Ayo. Jadi lepas tu Nabi kata suruh berhijab, dia katakan. Jadi di sini menunjukkan seorang wanita dengan ajnabi namanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita kata auratnya tadi hanyalah pusat sampai ke parah lutut, tetapi tidak boleh juga dia melihat pada anggota-anggota yang lain. Sekarang ni dia katakan macam-macam, semuanya boleh timbul fitnah, katakan. Tengok sadar pun boleh timbul fitnah. Tengok badan betul pun dia tak bukan tak pakai baju, pakai baju. Tapi nampak muscle semua pun jadi isu juga, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Tapi dekat sini kita kata ada apa ni, khilaf lah. Katakan ni ada khilaf, macam Allah ada khilaf di sisi ulama. Kalau mazhab Syafi'i bukanlah kata apa tak boleh lihat kepada yang bukan aurat. Boleh dengan sebab. Boleh dengan sebab. Dalam mazhab yang lain, mazhab Hanbali contohnya, dia kata yajuz nazar al-mar'ah ila ma laysa bi'aurah min auratir rajul. Kalau lelaki ajnabi ni, lelaki yang halal nikah ini, orang perempuan boleh lihat yang tidak dikatakan aurat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yasturuni biridaihi wa ana anzur ila habsyah yal'abuna fil masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menutup aku dengan dia punya kain, rida dia. Ada. Aisyah ditutup. Tapi aku boleh nampak lagi orang duk orang-orang Habsyah duk bermain dekat dalam masjid, katakan. Main pedang, katakan, dalam masjid. Ada. Wallahu a'lam. Jadi dalam macam Allah kata Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu taala dalam masalah perempuan melihat lelaki, minal muttafaq alaih anna an-nazar ila al-aurati haram. Muttafaq alaih, ittifaq, sepakat ulama menyatakan bahawa melihat aurat itu haram. Lelaki tengok aurat perempuan, perempuan tengok aurat lelaki, hukumnya haram. Sama ada dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Bi syahwa am bi ghairi syahwa. Illa in waqa'a zalika faj'atan bighairi qasdin wala ta'ammud, kecuali jika melihat sesuatu dengan cara tak sengaja, tanpa niat, tanpa tak sengajalah, tiba-tiba, tiba-tiba, katakan, maka itu dimaafkan. Seperti mana yang datang daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna an-nadhar faj'ah faqala isrif basarak. Dalam hadis riwayat Muslim ni, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia kata, aku tanya pada Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, bagaimana kalau melihat aurat perempuan ini dalam keadaan maknanya tak sengaja, tiba-tiba depan mata, katakan. Faqala isrif basarak, maknanya cepat segera pandang ke tempat lain, halirkan pandangan ke tempat lain. Itu yang disebut dalam hadis sahih Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi tuan-tuan mati Allah, itu kita kata bab aurat ni macam isu lelaki kan, ada juga yang mengatakan peha bukan aurat. Itu khilaf di sisi ulama. Bukan makna peha tu bukan aurat boleh dibuka. Ada ustaz boleh pakai seluar pendek je keluar, katakan. Contohlah, katakan. Tidak. Aurat satu part, khawarimul murawah satu part, katakan. Benda-benda yang berkaitan dengan marwah dan sebagainya, dia ada satu part lagi, katakan.
respectation orang panggil kan. Ustaz pakai sulaf ini tak respect betul nak kata kau contoh benda-benda macam itu katakan. Ada wallahu a'lam. Baik, jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, peliharalah aurat kamu kecuali daripada isteri kamu dan juga hamba sahaya. Hamba sahaya ni tuan-tuan tak ada dah sekarang ni. Hamba dah tak ada. Tapi hukum hamba tu masih lagi kekal dalam kitab fiqh. Ada lagi bab dalam akhir bab kitab fiqh, di ujung ada satu bab dipanggil bab kita kata hamba, berkaitan dengan hamba. Hukum hakam berkaitan dengan hamba. Sama juga dalam kitab fiqh ada satu bab, ada satu kitab dalam kitab fiqh tu, sini ada dia kitab-kitab lagi dalam tu. Dia ada kitabus salah, kitabul hajj, kitabul macam-macam kitab-kitab lagi dalam tu. Dalam kitab fiqh dia ada satu bagi kitabul jihad. Kitabul jihad. Yang ini lagi langsung tak pernah dengar, mungkin tak pernah tahu pun dalam kitab fiqh tu ada kitabul jihad, setengah-setengah tempat. Bahkan dekat universiti, untuk makluman ni tuan-tuan macam Allah, di universiti tidak dibenarkan meletakkan silibus kitabul jihad. Even dekat universiti tempat, dekat universiti tersohor di dunia, di Madinah baik, di Mekah baik, di Azhar baik, apa semua, dia tak boleh letak silibus. Dalam silibus tu adanya tajuk kitabul jihad. Tetapi belajar jugalah, walaupun tak ada dalam silibus kita tu jadi, tapi syekh tetap ajar. Kami tetap belajar juga, cuma tak ada dalam, tak boleh letak dalam silibus kata. Silibus sekolah tu, universiti ke, tak boleh letak, tak ada. Sebab dia ada apa ni, tak macam mana kita kata, konon-konon nanti apa ni kata Islam mengajak suruh ST, suruh ni, macam-macam lah alasan ni kata. Saya ingat lagi kita orang pernah tanya, kenapa tak ada dalam dia punya apa, kita tajuk-tajuk yang dipelajari tu memang tak ada. Tuan-tuan buka lah apa ni semua pengajian-pengajian fiqh yang dekat universiti apa semua kan, dia punya silibus dia. Tak silap saya memang tak ada tajuk kitabul jihad. Kalau kat universiti dulu memang tak ada, tempat saya belajar dulu kat Universiti Madinah tak ada lah. Tapi kita tetap belajar. Ada. Cuma belajar tu tak ada dalam silibus lah, katakan. Wallahu a'lam. Jadi bila saya ni, hamba saya berlaku apabila adanya peperangan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Bila ada peperangan di antara orang Islam bukan orang Islam, berlakulah kita kata tawanan perang. Tawanan perang itu akan dijadikan sebagai hamba. Jadi sekarang tak ada lah perang antara orang Islam dengan orang Islam. Yang ada perang sekarang ni Ukraine dengan apa, Rusia. Itu wallahu a'lam lah tu, katakan. Itu antara dia lantak api lah, tak? Kata orang tanya, ustaz, apa pandangan apa perang antara Ukraine dengan Rusia, katakan. Biarlah dia kecoh dengan kafir orang kafir, tak, kita biar dia kecoh kafir dengan kafir, orang Islam tak ada lah dia kecoh kat orang Islam pula, katakan. Dia dah sibuk kat situ. Mudah-mudahan macam Allah tak ada lah dia nak kacau negara-negara Islam. Biarlah dia kecoh dengan antara dia, katakan. Jadi kita macam Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kata wallahu a'lam. Tak, apa pun macam Allah Subhanahu wa taala, peperangan antara Islam dengan orang bukan Islam, antara Islam dengan orang kafir itu akan berlaku bila akhir zaman. Ada akhir zaman. Bila akhir zaman besok akan ada balik sistem hamba ini, kembali kemula sistem hamba. Dan hamba dalam Islam, bukanlah Islam itu menyokong apa sistem penhambaan. Kalau tidak, masakan Islam tidak menyokong perhambaan, tapi bila dah berlaku peperangan tu memang akan ada hamba, katakan. Yang menunjukkan bahawa Islam tidak menyokong, dengan istilah kata lain, Islam menggalakkan supaya apabila ada hamba dilakukan pembebasan terhadap
terhadap golongan hamba ni, galakkan, membebaskan. Sebab itu banyak undang-undang ataupun hukum hakam fiqh, dia punya denda-dendanya ialah bebaskan hamba, bebaskan hamba, bebaskan hamba. Ni tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Minggu ni ada orang nikah hari ni. Tak, minggu ni baru ni ada orang nikah, kata kan. Takut bukan apa. Tak. Masuk bulan Ramadan esok, kata kan. Terlupa hari Sabtu Ahad, lupa, kata kan. Dah berat, kata. Dia lupa ke tak lupa, maknanya lupa ke tak lupa ke nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dah buat tetap kena denda juga, kata. Sebab pada bulan Ramadan. Ada. Kena dendanya pertama sekali kena bayar dia ialah dendanya bebaskan seorang hamba. Hamba tak ada ustaz pergilah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Siapa suruh buat? Dia kata tak. Ada. Saum siyam syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu, barulah pergi yang ketiga, pergi makan pada orang fakir miskin. Setiap hari 1 cupak, katakan. Selama untuk tempoh 2 bulan. Maka ramailah orang pilih yang ketiga, katakan. Sebenarnya dia kena ikut step by step. Maknanya tak mampu, tak ada ni baru pergi ni, tak boleh ni baru pergi ni. 2 bulan berturut-turut, macam Allah kalau tengok dalam kitab fiqh tu, tak boleh miss 1 hari. Kalau dia miss je 1 hari, kena start daripada awal balik. Maka yang ketiga lah yang akan menjadi pilihan, sebab tak mampu yang pertama dengan yang kedua. Sahabat Nabi yang ketiga pun tak mampu. Ada sahabat Nabi, dia pergi ngadu kat Nabi, ya Rasulullah, waqa'tu zawjati fi nahari Ramadan. Mazal alayya, ya Rasulullah, aku telah bersama dengan isteri aku pada siang Ramadan. Kata Nabi SAW, bebaskan hamba, tak mampu. Kemudian kata mampu, puasa 2 bulan betul. Ya Rasulullah, hak sebulan ni pun tak mampu. Sebulan ni pun tak mampu. Tak mampu apa? Tak mampu nak kawal nafsu dengan perempuan, dengan isteri. Nak puasa 2 bulan. Lepas tu Nabi kata macam tu, bagi miskin, bagi fakir miskin makan setiap hari 1 cupak. Maknanya bagi makan setiap hari seorang fakir miskin. So bagi makan ni dalam macam Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan, bukannya bagi makan beras ikut harga beras, 1 mud, tidak. Dia panggil, kalau kita kata buka puasa tu, satu orang biasa buka puasa berapa ringgit? Normal berapa? 10. Cukup dah tu kan. Nasi, air, lauk semua, ayam, ikan ke apa semua, dan air. Nak kata RM10. So dia kena bayar lah 1 hari 10. Sebab dia punya lafaznya it'am, bagi makan. Kita bagi makan macam Allah Subhanahu Wa Taala, bagi makan bukan nasi je, kena ada lauknya, kena ada minumnya, ya kan. Tu anggaran lah, ya ada. So sahabat Nabi kata ya Rasulullah, kalau ada dekat tak mampu, dia tak mampu. Dia tak mampu. Lalu Nabi SAW masuk ke rumah, bawalah satu bekas buah tamar, bagi kat dia. Bawa mi, bagi kepada 6 orang, 60 keluarga, ataupun cari orang fakir miskin, bagi. Cari, bagi. Ya Rasulullah, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, kalau ada orang yang miskin kat kampung akulah yang paling miskin kat kampung aku. Tak ada orang lebih miskin daripada aku. Keluarga aku paling miskin. Dah lah buat bulan Ramadan ni, nak kata kan. Tak mampu ni, lah dia paling miskin ni. Nabi SAW tak cakap apa lah. Nabi kata macam tu, kau bawa balik lah makanan buah tamar ni, bagi kat ahli keluarga kau nya. Step dia kata. Ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam,
Itu kita kata hamba. Dan hamba ni macam Allah, seorang itu dia boleh memiliki hamba banyak, tak ada masalah. Isteri tak boleh lebih, isteri 4 je tak boleh lebih. Ya. Tak ada boleh lebih. Hamba 100 pun tak apa. 100 ke 200 orang pun tak apa, semua perempuan. Hamba dia semua satu rumah, rumah istana tu 200 hamba perempuan. Boleh ke Ustaz? Boleh. Hamba tak ada masalah. Dan dia boleh bersama dengan hamba, tak ada masalah. Itu hamba. Dan hamba ni dalam hati Allah, dia adalah harta. Dia diibaratkan sebagai harta. Maka harta dalam hati Allah dia boleh diwarisi. Kalau tuan-tuan anak, kan, sebagai anak, bapa ada 10 hamba. Hamba-hamba itu boleh diwarisi sama dengan harta-harta yang lain. Itu hamba lah yang katakan. Wallahu a'lam. Seterusnya kemudian Nabi kata apa? Peliharalah aurat kamu kecuali daripada isteri kamu dan hamba sahaya kamu. Tak boleh. Kita maknanya boleh buka aurat di depan isteri dan juga hamba. Bagaimana pula halnya jika seorang diri, sendirian? Maka Nabi SAW, Allah lebih berhak lagi kamu berasa malu kepadanya berbanding manusia-manusia lain. Dalam rumah tak ada orang, tangga celang, boleh tak bugil dalam rumah? Bilik air, boleh tak bugil? Pada hukumnya macam Allah, ulama letak hukum makruh. Hukumnya makruh. Dalam hadis yang lain, fallahu haqqu an tastahibi, maka Allah lebih berhak kamu rasa malu. Kalau kat rumah. Dan kita macam Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita telanjang kat dalam rumah, pada hukum asalnya kita kata tadi, tak ada orang boleh nampak, tanggal tidaklah kata menjadi satu dosa, katakan. Sebab tu paling tinggi ulama letak hukumnya adalah makruh. Tapi dekat dalam rumah kita ada makhluk yang melihat selain daripada manusia yang kita tak nampak, iaitu jin. Jin tu tak nampak aurat kita. Maka adabnya kita orang Islam, andai katalah kalau dia tanggal pakaian telanjang ke atau sesuatu dengannya, bacalah bismillah. Nabi sebut bismillahi sitrun. Bismillah itu adalah sitar ataupun penutup, penghadang daripada mata jin ataupun daripada pandangan syaitan ke atas aurat kita manusia. Lepas tu sunnah Nabi SAW masuk tandas, selain dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith, dimulakan dengan bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Sebab kita masuk dalam tandas, kita akan buka aurat. Kita akan buka aurat, maka dengan itu mudah-mudahan auratnya tidak nampak dilihat oleh jin ataupun syaitan. Wallahu a'lam. Jadi itu kita kena baik faham. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan kita tengok pengajaran hadis tu. Sebelahnya muka 8. Pengajaran hadis berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan berurusan dengan manusia secara baik adalah antara amalan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh seseorang. Amalan ini memberatkan neraca timbangan kebaikan, menjadi sebab kasihnya Allah kepada hamba-Nya, memasukkan seorang itu ke dalam syurga dan mendekatkan tempat duduknya kepada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, orang yang beriman, jika dia orang yang beriman, benar-benar iman, lalu sewajarnya dia menzahirkan akhlak yang baik. Masuk waktu dah, kita azan dahulu insya-Allah.
Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita ada akhlak sebagai seorang Muslim. Orang Islam bukan hanya puasa, solat, akidah. Kita ada satu lagi yang dipanggil akhlak dengan adab. Maknanya kadang-kadang ada setengah orang dia ibadat Masya Allah, akidah maupun mantap, tetapi akhlak tak ada. Akhlak kurang ada. Jadi akhlak itu kadang-kadang penting, lebih-lebih lagi dalam menuntut ilmu. Para ulama nama Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan adab adalah perkara pertama sebelum dia menuntut ilmu. Perkara yang pertama sekali ialah adab. Lepas tu ramai ulama yang yang menyatakan bahawa selepas dia belajar, dia akan lihat duduk lagi dengan gurunya, duduk lagi dengan syekhnya, melihat adab-adab gurunya, lalu mencontohi. Akhirnya mengatakan bahawa alangkah baiknya aku belajar adab lebih lama daripada aku menuntut ilmu. Jadi adab itu satu perkara yang sangat penting, mengatakan, dalam kehidupan kita. Sebab tu anak-anak kita di sekolah diajar adab, tetapi yang kurangnya adalah praktikal. Belajar dah. Kat sekolah adab, akhlak, tetapi kurang praktikal. Kurang praktikal mungkin kerana nama Allah environment dia, persekitaran dia yang menyebabkan mereka tak melakukan perbuatan tersebut, yang melupakan adab-adab yang mereka telah pelajari di sekolah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan Allah, yang kedua, akhlak yang mulia itu diperolehi secara berperingkat dengan membiasakan diri mengamalnya. Sebagaimana ilmu itu diperolehi dengan pembelajaran, akhlak itu diperolehi dengan percubaan mengamalkannya langkah demi langkah. Seorang Muslim itu bermula dengan melatih diri mengamalkan adab berurusan yang baik, sehingga ia menjadi sebati dalam dirinya.
Seakan-akan ia merupakan tabiat asal, tingkah lakunya yang telah biasa dengan dirinya. Adab ni kalau kita nak kekalkan adab tu dalam diri kita, biasakan dahulu buat. Kurang-kurang sebulan tu kita kena pastikan kita buat. Adab. Tapi kalau lepas sebulan tu dia akan jadi biasa. Dia akan jadi biasa. Nak mula tu kadang-kadang susah lah. Tapi bila dah terbiasa tu jadi mudah. Macam contohlah kita puasa kan, ibadat kita, puasa kita. Minggu pertama nak Ramadan, kalau orang yang tak biasa puasa sebelumnya, dia masuk bulan puasa minggu pertama, punya letih. Setahun tak pernah puasa, puasa sunat pun tidak. Masuk Ramadan terus nak puasa, dia akan jadi penat. Tetapi minggu pertama je, masuk minggu kedua dia okey dah, sebab dia dah biasa. 7 hari dia puasa, masuk hari yang ke-8 tu dah okey dah, tak ada masalah dah, katakan. Lepas tu masuklah minggu kedua, minggu ketiga lagi pula, sampai sahur pun tidak. Minggu pertama sahur kena, tak boleh kan, tak kuat. Tak. Minggu kedua minum air je, masuk minggu ketiga sahur pun tidak, kata. Terus puasa, okey je, katakan, tak ada masalah pun. Baik. Kemudian tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, penggunaan kata kerja pelaku wazan fa'il tadi dalam menyebutkan tentang orang-orang yang berpuasa dan bangun malam dalam sabda Rasulullah SAW memberi maksud bahawa amalan itu dilakukan secara berterusan. Dilakukan secara berterusan. Ini menunjukkan seolah mereka itu adalah orang yang berterusan puasa tanpa berbuka, dan orang yang berterusan bangun malam tanpa tidur, serta sentiasa diperbaharui kedua sifat itu pada setiap zaman. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat dalam dalam hadis yang kedua tu, dia katakan hadis yang pertama tu, sesungguhnya darjat orang mukmin yang berakhlak mulia menyamai darjat orang yang berpuasa dan bangun malam untuk beribadah. Itu perumpamaan. Orang yang mukmin yang berakhlak mulia. Bila kata perumpamaan tu, umpamanya menyamai darjat orang-orang yang berpuasa dan bangun malam untuk beribadah. Berpuasa tu umpama berpuasa penuh, siang malam puasa. Beribadah tu malam, sepanjang malam dia berpuasa. Tapi bukan maksudnya kat sini, bukan maknanya boleh kita puasa siang dan malam. Lain ni katakan. Itu perumpamaan. Orang yang beriman, yang berakhlak, itu menyamai darajat. Ataupun seumpama pahalanya, kita katakan ganjarannya seumpama orang yang berpuasa siang dan malam. Bukan menyatakan adanya dalam syariat boleh puasa siang dan malam. Tak ada. Kita puasa siang je, jangan ada puasa malam sekali. Kecuali orang tu puasa sebab besok nak operate, tu lain. Ada juga puasa sebab nak operate, itu bab lain, macam lain, itu tidak masuk. Jadi itu dituntun macam Allah. Hadis yang bab yang ketiga ni, nanti insya-Allah kita lihat seterusnya bab yang ke bab yang kelima. Bab yang kelima, saya baca pengajaran hadis tadi yang mana? Yang sebelumnya. Astaghfirullahalazim. Saya silap baca tuan-tuan, macam Allah. Patutnya lain macam lain ni, katakan. Okey. Pengajaran hadis yang bab yang keempat tu, muka surat 12 tu sepatutnya. Antara adab dan akhlak antara adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Ini adalah kerana perbuatan menyekutukan Allah itu menafikan hakikat keikhlasan dalam beribadah. Apabila seorang itu mengadu kepada selain daripada Allah, hakikatnya dia sedang mengadu tentang Allah
yang maha penyayang kepada manusia yang tidak menyayanginya. Sebaliknya, dia seharusnya kembali kepada Allah pada setiap masa dan setiap bersangka baik dengan Allah, kerana Allah adalah yang paling mengasihi hamba-Nya lebih daripada sesiapa yang lain. Saya teringat kata Syekh, seorang ulama besar di Syria. Dia mengadu kat Syekh, kenapa dia masih lagi meneruskan maksiat yang sama sedangkan dah bertaubat. Dia mengadu kat Syekh begitu. Syekh, macam mana ni? Aku dah bertaubat tapi masih lagi dia buat lagi dosa. Syekh jawab, kenapa kau ngadu kat aku? Aku bukan boleh buat apa. Syekh kata, aku tak boleh buat apa. Sepatutnya kamu mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ialah yang Allah yang menetapkan hati kita ni. Dia yang kita kata disebut dalam hadis bahawa hati manusia ini baina asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia boleh bolak-balikkan. Yang menetapkan dia pun dia juga. Sebab itu dalam doa yang kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Dua doa. Maksudnya lebih kurang sama. Dua-dua lafaz ada dalam hadis Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Thabbit qalbi, tetapkan hati aku dalam urusan agama. Allah kita rasa, sebab itu dia kata dalam pengajaran ni kata, mengadulah pada Allah. Mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada kita mengadu kepada manusia. Wallahu a'lam. Kadang-kadang mengadu pada manusia, ada masa dia bagi, ada masa tak bagi. Tolong. Tapi mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku akan beri. Bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi salah ke Ustaz kita nak minta pada orang, pada manusia? Tidak salah pada benda yang dibenarkan. Salah jika pada perkara yang tidak sepatutnya kita minta pada manusia ataupun pada makhluk. Walau bagaimana sekalipun, hatta yang dibenarkan sekali minta dengan makhluk, sebaik-baiknya aduan yang pertama yang kita panjatkan ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik. Tapi yang kedua, menjadi seorang manusia sebagai teman terdekat yang dicintai lebih daripada Allah Subhanahu lebih dari Allah, dengan sentiasa bersamanya serta meminta pertolongannya, bukanlah satu amalan yang bersandarkan kepada Nabi SAW. Baginda Nabi SAW menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat dan teman, bukan teman yang terdekat yang dicintai lebih daripada Allah. Kita tak boleh menjadikan seorang itu lebih, kita cintanya kepada seorang itu lebih daripada cinta kepada seorang Rasulullah, bahkan lebih daripada cinta kepada Allah. Itu haram hukumnya. Sebagai seorang yang beriman, mencintai Rasul itu pada kedudukan level makna selepas keseluruhan manusia. Kalau mencintai Allah itu lebih daripada mencintai daripada Rasul. Maknanya mencintai Allah tu lebih lagi lah, katakan. Sebab itu kita dilarang menjadikan seorang itu sebagai khalil. Khalil, dia Ibn Qayyim rahimahullah, dia senaraikan berapa level, 8 ke 9 level cinta itu. Cinta ni dia ada berapa level tu. Dia ada level-level dia lah, tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi sekali ialah al-khullah. Khullah ini haram pada manusia. Manusia dengan manusia tak boleh letakkan dia sebagai khalil. Segala-galanya tak boleh. Ya, khalil, ini istilah khalil. Hanya Allah sahaja yang boleh mengambil manusia menjadi khalil dia. Manusia tak boleh.
Sebab itu ittakhadhani Allah khalila kama ittakhadahu Allah Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, dia telah menjadikan aku sebagai kekasih dia, khalil dia, seperti mana dia telah menjadikan Nabi Ibrahim AS kekasihnya juga. So kalau kata siapa dia Khalilullah Ibrahim, yang kedua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Ibrahim kita akan sebut Khalilullah, tapi bila Nabi Muhammad kita kata Habibullah. Sedangkan kedudukan Nabi itu adalah Khalil juga, tapi jarang kita gunakan. Kita akan guna biasa Habibullah, katakan Habibullah. Sebenarnya kedudukannya adalah Habib. Kedudukan hub tu di bawah, saya tengok level berapa, tetapi yang paling tinggi adalah Khalil. Seperti mana kita kata Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad juga kita kata adalah Khalilullah. Wallahu a'lam. Jadi bukanlah menjadi satu dosa kalau kita tak Muhammad Habibullah, tidak. Cuma kita kata kalau ikutkan yang sebetul-betulnya, setepat-tepatnya ialah Nabi Muhammad itu adalah Khalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalil itu lebih tinggi daripada perkataan Habib. Taib. Kemudian dalam macam Allah, Ibn Qayyim berkata, tidaklah seorang itu lurus elok adabnya dengan Allah melainkan dengan 3 perkara. Pertama, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kedua, mengetahui agamanya beserta syariatnya, mengetahui apa yang disukainya dan apa yang dibencinya. Yang ketiga, jiwa yang sedia menerima dengan siap siaga kebenaran dari segi pengetahuan, perbuatan dan hal keadaannya. Itu 3 perkara seorang yang dikata elok adabnya dengan Allah. 3 perkara. Pertama, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kedua, mengetahui agamanya dan syariatnya. Dan yang ketiga, macam Allah, jiwa yang bersedia menerima dengan siap siaga kebenaran dari segi pengetahuan, perbuatan dan hal keadaan yang lain. Itu dia tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengajaran daripada 3 hadis yang kita sebutkan tadi. 3 hadis yang ketiga, hadis pertama yang kita bacakan sebelum, yang kedua, dan insya-Allah lepas ni kita lihat seterusnya macam Allah adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ahlul Bait. Bagaimana adab kita dengan Ahlul Bait, dengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu macam Allah Subhanahu wa taala sikit berkaitan dengan sebar dalam dalam WhatsApp macam Allah. Tengok tadi ada orang duk sebar-sebar kan. Bukan dalam grup kita lah, Bandar Puteri, grup lain lah. Sebelum sebar kat dalam grup kita tu, eloklah diberitahu. Sebab tersebar dekat dalam grup WhatsApp menyatakan Arab Saudi tidak membenarkan siaran secara langsung semayang tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Benda itu semua adalah rumus. Yang tidak dibenarkan ialah siaran-siaran yang dirakam oleh pihak masjid selain daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Sebab sekarang ni isu dekat Arab Saudi, puak-puak Houthi daripada Syiah di Yaman, dia tengah cuba nak attack Arab Saudi. So sekarang ni kita tahu 2-3 hari lepas dia punya tempat minyak tu kena bom. Dikuatiri bila siaran langsung dalam TV ni, dalam laman-laman sosial, sebab dia boleh detect koordinat apa semua kan, macam-macam. Dia boleh hantar drone ke apa ke untuk ni lah, untuk letupkan masjid ke, letupkan tempat ibadat ke. Wallahu a'lam. Sebab baru-baru ni yang latestnya, baru 25 bulan baru ni, yang diletupkan adalah stesen minyak ataupun tempat
pengumpulan minyak Aramco, katakan. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu sebab tu ada selain daripada itu nama Allah Subhanahu wa taala rakaman rakaman untuk imam, bacaan imam dan sebagainya. Satu baguslah niat tu atau untuk kita nak sebar-sebarkan, katakan bacaan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mutaakhir ini kadang-kadang menjadi trend pula. Imam rakam dia punya salat, lepas tu duk masuk dekat dalam Facebook, katakan. Jadi wallahu a'lam lah, katakan. Bukanlah kata jatuh sampai tahap haram lah, sebagai tidaklah, katakan, kecuali sampai tahap riak tu haram lah. Tu jelas katakan haram bukan sebab dia ambil gambar tu, dia ambil rakam tu, tapi haram dengan sebab lain, iaitu jadi riak, nak menunjuk dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita lihat elakkanlah daripada perkara-perkara tersebut. Kadang-kadang ada tempat macam saya ada satu pertubuhan, dia memang bagi sponsor untuk imam-imam, tapi syaratnya dia kena rakam. Ada juga macam tu, dia kena rakam yang dia jadi imam sebagai bahan bukti yang dia pergi jadi imam. So yang tu tak apalah, sebab tapi untuk rakaman, untuk serahkan sebagai bukti dia jadi imam. Katakanlah dia pergi jadi imam dekat kampung ujung sana, kat Penulu. Dia rakam, tujuan bukti yang dia menjadi imam. Ini dia dapat claim dia punya allowance dia daripada pertubuhan tertentu tadi. Ada, wallahu alam. Ada juga pertubuhan macam tu dibuat. Jadi mudah-mudahan macam Allah, kalau tersebar dalam grup WhatsApp, banyak saya terima banyak WhatsApp berkaitan dengan siap terjemah dalam bahasa Melayu lagi, dia punya hebahan itu Arab punya. Kemudian dia seni kata bawahnya dalam bahasa Melayu menyatakan Arab Saudi tidak membenarkan siaran langsung bacaan atau siaran langsung solat tarawih di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sedangkan dah berpuluh tahun dah kita kat sini dengar, tengok ada setengah orang dia sanggup tunggu sampai pukul 2-3 pagi sebab nak tengok siaran langsung baca salat tarawih di Mekah, di Madinah. Ada setengah orang macam tu, dia seronok tengok, katakan. Sebab dia ingin nak pergi bulan Ramadan tapi tak dapat tengok depan TV pun jadilah, katakan. Bila macam Allah Subhanahu wa taala, suka saya ingatkan, benda itu adalah rumus saja. Yang tidak dibenarkan adalah yang betulnya dalam siaran TV Arab ataupun dalam surat khabar di sana, yang tidak dibenarkan ialah masjid-masjid lain daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. So masjid-masjid dekat Riyadh ke, dekat Jeddah ke, even dekat Mekah sendiri, ada masjid-masjid yang lain daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak dibenarkan untuk buat rakaman yang dimasukkan dalam laman sosial. Itu tak dibenarkan. Rakaman untuk CCTV itu tak ada masalah, katakanlah, itu dalam lain. Ini rakaman yang bawa masuk ke YouTube channel dan sebagainya, itu yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah setakat itu saja insya-Allah yang sempat saya kongsikan. Okey. Wallahu a'lam. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.